Rahmat pemberiannya, persaudaraan, keharmonian. Jalinkan kasih sayang, hulurkanlah bantuan kepada yang memerlukannya. Oh, mari kita bina satu umat maju jaya. Mula diri keluarga, sahabat, masyarakat dan negara. 17 Al-Quran. Malam ni sempena dengan bukan sempena, memandangkan kita hampir baru saja mulakan tarikh Mailatul Rasul. So, topik malam ini membicarakan sedikit berhubungan dengan Mailatul Rasul, insyaAllah. Kamu perlu ingat bahawa Mailatul Rasul tu bukanlah sekadar satu hari je, tapi cinta kita kepada Rasulullah haruslah berpanjangan sehinggalah usia kita mangkat habis usia kita lah, insyaAllah. Baik, surah apa rasa? Ada special edition. Jadi tanpa mengambil masa, hanya mempersilakan Al-Fadhil Ustaz untuk menyampaikan penyampaian mereka. Tafadhal insya-Allah. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wa ihdinas siratal mustaqim. Rabbana zidna 'ilma warzuqna fahma. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, amma ba'd. Alhamdulillah, Saudara Ammar dan juga teman-teman pensyarah, staf, ikhwan dan akhwat, brothers and sisters, student yang saya kasihi dan dirahmati Allah. Bersyukur kita pada Allah kerana pada malam ini kita diberi peluang lagi untuk terus bersua dan bertemu dalam suasana kita berada dalam majlis ilmu. Seperti yang disebutkan pada malam ini oleh Ammar bahawa ini adalah special edition. Kita akan melihat dari sudut oleh kerana seluruh masyarakat di luar sana menyambut Maulid Rasul sallallahu alaihi wasallam. Pada malam ini kita sama-sama mengambil kesempatan untuk menukar topik yang berkaitan dengan sedikit tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam dan ayat yang kita telah bincangkan, dan sebahagian daripada kita telah mula memeras ayat tersebut. Apabila Allah SWT menyebutkan laqad manallahu 'alal mu'minin idh ba'atsa fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Ayat ini jelas menunjukkan kepada kita Allah Subhanahu wa taala telah mengurniakan kepada orang-orang beriman. Laqad manallahu, bahawa sungguhnya Allah telah kurniakan kepada orang-orang beriman ketika dibangkitkan di kalangan mereka seorang rasul di kalangan mereka, sama ada di kalangan mereka itu membawa masuk di kalangan orang-orang Arab ataupun di kalangan manusia. Idh ba'atsa fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alaihim ayatihi. Kita mengatakan bahawa Nabi SAW ini membacakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, yatlu 'alaihim ayatihi, membacakan, yang kita namakannya tilawah, wa yuzakkihim, dan membersihkan mereka, dan kita namakan dia tazkiyah, dan yang ketiganya wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah, dan Nabi ini mengajar mereka Alkitab dan Al-Hikmah, dan kita namakan dia ta'lim. Perutusan Nabi SAW ini melaksanakan 3 tugas, yaitu at-tilawah, at-tazkiyah, dan at-ta'lim. Dan tugas ini perlu kita sama-sama teruskan sehingga
hari kiamat, kerana Nabi SAW memang diutuskan sebagai kurniaan Allah kepada orang-orang beriman, dan kita mesti merasakan kurniaan itu sebagai hadiah kepada kita semua. Pada hari ini kita akan cuba melihat beberapa ayat yang saya telah muliakan tadi sebagai ulang kaji, bahawa kita semua merasakan bahawa perutusan Nabi itu adalah merupakan satu perkara yang sangat penting. Tapi mari dalam cetusan-cetusan yang ada ini saya akan mengulang balik beberapa perkara supaya kita dapat melihat suasana yang ditunjukkan oleh Nabi ini dapat kita susun dan kemaskan balik dalam susunan-susunan yang agak menarik yang dapat kita fahami. Masyarakat di luar sana semuanya sedang menyambut kelahiran Nabi SAW, dan setiap kali saya diundang untuk menyambut ataupun berceramah sempena dengan kelahiran Nabi, saya lebih suka menggunakan perkataan sempena memperingati Nabi SAW. Saya sering menyebutkan di luar sana tentang bagaimana cintanya sahabat-sahabat Nabi kepada Nabi SAW, cintanya mereka. Dan saya selalu membuat perumpamaan, cintanya mereka kepada Nabi itu saya ringkaskan kepada banyak. Kalau kita nak sebut cintanya sahabat-sahabat Nabi pada Nabi SAW, sayang mereka pada Nabi, tapi biasanya saya akan meringkaskan bila kita nak meyakinkan orang supaya betapa hebatnya cintanya sahabat-sahabat Nabi pada Nabi, saya akan memetik kata-kata Abu Lahab. Mungkin orang kata patutnya kita keluarkan kata-kata daripada Al-Quran ataupun hadis, tapi sampai satu sudut saya suka mengambil kata-kata Abu Lahab itu apabila cerita yang cukup terkenal. Nabi SAW melaksanakan dakwah, dan ketika dia melaksanakan dakwah ada golongan yang benci pada baginda. Kebencian kepada baginda dan dakwah itu sangat meluap-luap. Antaranya kerana pengaruh pemimpin Mekah akan hilang, kerana masyarakat akan mengikuti Nabi SAW, dan mengikut Nabi ini bukan hanya sekat dunia sampai ke akhirat. Ungkapan Nabi, ayuhan nas anqizu anfusakum, sambung, ayuhan nas anqizu anfusakum minan nar, wahai manusia, selamatkanlah diri kamu daripada dibakar oleh api neraka. Seruan itu menyebabkan dakwah ini dibenci. Nah, kalau kita lihat kebencian yang meluap-luap itu apabila Abu Lahab dan teman-temannya Abu Jahal, mereka menangkap orang-orang yang bersama-sama dengan dakwah Nabi SAW ini, dan mereka seksa. Dan ketika diseksa itu, seorang pemuda yang begitu lemah selepas diseksa, lembik, tak tahan siksaan itu sampai 3 hari. Lalu Abu Jahal datang kepadanya, datang kepadanya dan menawarkan untuk dia balik ke rumah. Dan ketika ditanya, nak tak kamu balik menikmati keselesaan di rumah? Pemuda tadi oleh kerana teruk diseksa nak mengatakan na'am, mengatakan iya, saya nak balik. Tak cukup nafasnya untuk mengatakan na'am, dua perkataan, sebab terlalu teruk diseksa. Lalu Abu Jahal mengatakan, aku akan kembalikan kamu ke rumah kamu, bebaskan kamu. Cuma apa yang aku harap, engkau bayangkan saja tempat aku ini diganti oleh Nabi Muhammad SAW. Bayangkan, sekejap lagi aku akan tangkap, dia akan tersiksa. Bila pemuda tadi mendengar apa yang disebut oleh Abu Lahab tadi, pemuda tadi yang dalam keadaan terbaring, disiksa, lembik, letih, yang nak kata na'am pun tak cukup nafas, terlalu letih, penat disiksa itu, dia boleh duduk, bangun dan beritahu pada Abu Jahal, jangan siksa Muhammad, jangan hina Muhammad, jangan buat macam tu, teruskan siksa aku pun tak apa. Terus maknanya dia boleh berceramah pula pada Abu Jahal tadi. Tadi nak kata na'am pun tak larat. Tengok bagaimana cintanya
sahabat-sahabat Nabi pada Nabi SAW. Lalu Abu Jahal terperanjat melihat suasana itu, lalu dia mengungkapkan kata-kata yang cukup indah, yang saya katakan tadi bahawa ini yang saya akan tekan di luar sana, dan anda juga bila berpeluang untuk berbicara tentang bagaimana sambutan Rasul, cuba bayangkan dan ceritakan suasana seperti ini. Abu Jahal terus mengungkapkan, dia kata, ma ra'aitu minan nasi ahadan yuhibbu ahadan ka hubbi ashabi Muhammadin Muhammadan. Bagi mereka yang belajar bahasa Arab tentunya akan cepat mengingat kata-kata ini kerana kata-kata ini cukup indah. Dia kata, ma ra'aitu minan nasi ahadan yuhibbu ahadan ka hubbi ashabi Muhammadin Muhammadan. Aku tidak pernah melihat, aku tidak pernah menyaksikan bagaimana di kalangan manusia seseorang yang boleh mencintai seseorang sebagaimana cintanya pengikut Muhammad kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Abu Jahal tak sebut dah sallallahu alaihi wasallam. Bayangkan ungkapan itu, ma ra'aitu minan nasi ahadan yuhibbu ahadan ka hubbi ashabi Muhammadin Muhammadan. Aku tidak pernah menyaksikan dalam sejarah manusia ada seseorang yang boleh mencintai, menyayangi seseorang sebagaimana sayangnya, cintanya pengikut Muhammad kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Suasana ini kita nak tunjukkan hasil dakwah dan hasil tarbiyah yang ditunjukkan oleh Nabi itu melahirkan manusia yang cinta dan sayangkan kepada baginda sampai ke peringkat seperti itu. Ada sesiapa yang nak ulang dalam bahasa Arab? Ma ra'aitu ahadan yuhibbu ahadan ka hubbi ashabi Muhammadin Muhammadan. Cintanya begitu rupa. Dan saya ulang balik beberapa hadis yang selalu saya ulang-ulangkan kepada anda dan juga kepada ini dalam suasana kita malam ini. Topik kita cuba memperingati bagaimana Nabi SAW yang disambut di luar sana. Apabila membandingkan cintanya ataupun balas balik tadi bagaimana cintanya para sahabat kepada Nabi SAW, cuba lihat bagaimana ingatan Nabi kepada pengikut-pengikutnya. Kita tidak heran apabila Nabi SAW memuji sahabat-sahabatnya. Yang hadis yang saya telah pernah sebutkan satu masa dulu, apabila Nabi mengatakan tuba man ra'ani wa amanabi, Nabi kata beruntunglah beruntunglah orang-orang yang melihatku, iaitu sezaman denganku, dan dia beriman kepadaku. Beruntung, Nabi kata, orang yang hidup sezaman dengan baginda. Nabi bertemu dengan dia dan Nabi mengajak dia masuk Islam, dan dia menerima Islam yang diajak oleh Nabi itu. Nabi kata beruntung. Tuba man ra'ani wa amanabi. Beruntunglah orang yang dapat lihat aku dan kemudian menerima dakwahku ini dan beriman kepadaku. Tetapi bila Nabi SAW nak menceritakan kepada sahabat-sahabatnya gembiranya Nabi dan kagumnya Nabi dengan umat akhir zaman, Nabi menyebutkan tuba wa tuba wa tuba wa tuba wa tuba wa tuba wa tuba man amana bi walam yarani. Nabi kata beruntunglah, 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 beruntunglah orang-orang yang beriman kepadaku tapi tidak pernah melihatku, yaitu kita. Bayangkan kasih dan sayangnya Nabi pada kita. Sudah tentu Nabi sayang pada sahabat-sahabatnya, tapi dalam hadis ini khusus Nabi membayangkan kekaguman dia, gembiranya dia, membayangkan satu masa nanti, sebab belum berlaku ketika Nabi menyebutkan hadis ini, satu masa nanti akan ada orang yang tidak pernah, ada orang yang beriman kepadaku sedangkan dia tidak pernah bertemuku, tak pernah bersalam denganku, tak pernah bersua mukaku, dan barangkali dia tidak pernah dapat membayangkan macam mana mukaku, tinggi aku dan bagaimana dia tidak pernah, tetapi dia boleh beriman kepadaku, dia sayang kepadaku, dan dia akan cuba melaksanakan Islam itu sebagaimana dia berdepan denganku, sebagaimana dia bertemu denganku. Ini menunjukkan bahawa bayangkan kita semua pada hari ini, Nabi pernah membayangkan suasana ini, dan kita boleh berkumpul, cuba kita duduk dalam kuliah tafsir, cuba memahami ayat-ayat Allah, cuba memahami isi-isi, cuba mengamalkannya, cuba menghayatinya dan cuba memperjuangkannya.
dan kita juga sanggup menerima apa-apa sahaja tentangan-tentangan kalau ada orang yang tidak mahu bersama dengan risalah yang kita bawa ini. Dan Nabi cukup kagum dengan kita. Suasana ini ya, kita cuba kekalkan. Tadi kita menceritakan bagaimana sayangnya sahabat-sahabat Nabi kepada Nabi. Tapi yang hadis ini kita menggambarkan bagaimana Nabi pula menyayangi dan membayang-bayangkan satu masa nanti dakwah ini akan sampai pada kita. Nabi telah membayangkannya. Cuma kalau tadi Abu Jahal meluahkan rasa terperanjat dia melihat suasana sahabat yang begitu sayangkan ke Nabi sehingga Abu Jahal tadi mengungkapkan kata-kata seperti itu, ma ra'aitu minan nasi ahadan yuhibbu ahadan ka hubbi ashabi Muhammadin Muhammada. Aku tidak pernah melihat sejarah manusia ada orang yang menyayangi seseorang sebagaimana sayangnya pengikut Muhammad kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hari ini kalau Abu Jahal dijemput untuk datang ke Cyberjaya, dia tengok dekat hostel apa semua kan, agaknya dia akan terperanjat lagi Abu Jahal. Tadi dia terperanjat macam tu, kali ini terperanjat pula. Aku tidak pernah melihat dalam sejarah manusia yang mengaku jadi pengikut umat Muhammad, tapi mereka mengaku saja jadi umat Muhammad tapi tidak mengamalkan ajaran Muhammad. Agaknya macam tu ungkapan Abu Jahal pula. Ya, cuma tak sedap bunyi dia sebab saya yang sebut, bukan Abu Jahal yang sebut. Yang nak menunjukkan suasana yang berbeza seperti itu. Baik, pada kesempatan pada malam ini saya nak mengajak supaya kita melihat apa yang Nabi SAW buat dan kita ringkaskan sirah yang begitu panjang dengan apa yang cuba ditekankan oleh seorang pendakwah yang terkenal, Imam Syahid Hasan Al-Banna, yang memimpin gerakan Ikhwan Muslimin. Dan hari ini gerakan Ikhwan Muslimin mendapat tempat yang begitu baik di bumi Arab, terutama di Mesir. Dan saya percaya sebahagian daripada antum telah mendengar ceramah-ceramah dua orang wakil yang datang itu. Tapi saya nak melihat beberapa peringkat-peringkat amal untuk mengembalikan Islam ini pada tempatnya, sebagaimana yang disusun oleh Imam Hasan Al-Banna, yang dicadangkan oleh Imam Hasan Al-Banna. Dia meletakkan maratib amal ini, dan kemudian kita nak tengok kaitan maratib amal ini, tujuh ini dengan sirah Nabi SAW. Kerana pada malam ini kita sama-sama memperingati Nabi dan juga memperingati sejarah dan perjuangan Nabi. Maaf kalau dia berubah daripada kat ni pun patutnya kena matchkan warna lagi, ini teknologi warna. Tak boleh guna warna macam ni. Pertama sekali Nabi SAW dia melaksanakan apa yang kita katakan islahun nafs. Dia akan melihat manusia dan dia akan cuba perbaiki manusia. Dia akan betulkan individu dulu. Sebab untuk mengubah alam ini, dia tidak boleh hanya dengan pendekatan-pendekatan yang apa ni? Terima kasih. Tidak boleh hanya menggunakan pendekatan-pendekatan yang ya, contohnya pendekatan pilihan raya semata-mata, pendekatan-pendekatan ya, merebut kuasa dan pendekatan, tapi ia kembali kepada menyusun manusia. Jadi sebab tu pendekatan yang pertama yang dilakukan oleh Imam Hasan Al-Banna yang diminta supaya semua orang laksanakan, iaitu islahun nafs, maknanya memperbaiki manusia, pulihkan manusia, pulihkan akidah dia, pulihkan akhlak dia, pulihkan dia punya pemikiran dia, ideologi dia, susun nafsu dia, supaya dia dapat mengurus diri dan sebagainya. Dan semua ini diringkas sebagai memperbaiki pribadi, individu, fokus kepada itu. Dan iman yang kita nak beritahu pada dia bukan hanya diceramahkan, kita kena beriman pada Allah, dia kata okey saya beriman pada Allah, habis setakat itu. Tapi dia akan pastikan hati manusia itu yang dipenuhi dengan perkara-perkara negatif, keterikatan kepada kelazatan dunia melebihi daripada segalanya, hati itu perlu dicongkil, dikeluarkan kecenderungan-kecenderungan itu, dibuang keluar dan dimasukkan cinta pada Allah mengatasi daripada cinta segala-galanya. Dan ia tidak boleh berlaku dalam hanya sekali ceramah, dua kali ceramah, tiga kali ceramah. Ia perlu dipulihkan, dibersihkan. Dan sebab itunya ada yang kita namakan pada hari ini, Imam Hasan Al-Banna kata perlunya ada ikatan usrah, di mana setiap minggu manusia perlu duduk sekelompok kecil
supaya dapat membicarakan tentang erti rasa iman daripada Allah. Masing-masing berterus terang menceritakan bagaimana amalan dia dalam minggu ini. Bagi lelaki-lelaki dia akan ditanya, adakah anda pergi semayang kat surau atau semayang kat bilik sahaja? Adakah anda semayang jemaah atau semayang tidak? Kadang pergi surau tapi tak semayang jemaah sebab datang lambat. Bila tanya pergi surau, pergi, alhamdulillah. Dia punya mas'ul dia kata syukur, alhamdulillah anak buah dia pergi usrah. Pergi apa? Pergi surau. Rupa-rupanya pergi ketika orang dah balik semua baru dia pergi. Maknanya kena betulkan soalan tu. Okay? Maknanya benda-benda itu ditanya, anda puasa sunat tak minggu ini? Kita kata memang fadilat berpuasa, tapi minggu ni ada puasa tak? Bulan ini ada puasa tak? Berapa kali anda? Maknanya ditanya. Bacaan Al-Quran anda, ini semua adalah memperbaiki peribadi. Islah. Walaupun kita kata apa tanya benda-benda peribadi itu personal punya. Tidak. Tarbiyah dan didikan ini sampai ke peringkat macam itu. Kemudian Imam Hasan al-Banna kata maratib amal, peringkat-peringkat bila kita beramal ini pada waktu yang sama bila dah terdapat atau terkumpul oleh individu, kena membentuk baitul muslim. Maknanya individu-individu yang baik tadi perlu diketemukan supaya mereka diatur dengan pasangan-pasangan yang juga mempunyai kesedaran untuk ditarbiyah, untuk dididik, supaya mereka boleh meneruskan kehidupan mereka bersama dengan pasangan-pasangan yang soleh dan solehah juga. Dan ini telah berlaku bertahun-tahun dan telah dilaksanakan oleh Imam Hasan al-Banna. Dan saya sendiri juga pun telah diatur, diperjodohkan dengan alhamdulillah isteri saya 25 tahun yang lampau. Isteri saya ketika saya belajar di Mekah, isteri saya belajar di UiTM, kami diperkenalkan oleh gambar, minat tak minat. So saya kena tengok gambar, saya tanya pergi reki-reki, cek, rupanya okey macam ni, okey. Cuba masuk meminang. Rupa-rupanya isteri saya dah 12 kali orang pinang. Alhamdulillah dia tolak, rupanya dia tunggu hero daripada Mekah. So pinangan yang ke-13 baru diterima, iaitu saya. Alhamdulillah. Ya. Saya cerita peribadi sikit. Jadi nak menunjukkan bahawa membentuk keluarga baitul muslim ini adalah merupakan satu perkara yang sangat penting. Dan Imam Hasan menyusun apa guna kalau dididik manusia jadi baik tapi diberikan pasangan yang tak senonoh. Maka usaha untuk menjadikan dia baik tadi akan cair dan akan rosak. Dan dia perlu diatur dan disusun. Dan kemudian mana-mana keluarga yang telah ketika itu telah meninggalkan keluarga itu juga perlu dibaiki supaya dia dan anak-anaknya juga berada dalam susunan maratib amal ini. Kemudian Imam Hasan al-Banna mengatakan bahawa pada waktu yang sama, kita tidak boleh terjun kepada masyarakat untuk baiki masyarakat kerana masyarakat berada dalam keadaan yang begitu segabur, tapi mesti ada kelompok individu yang telah ditarbiyah dan mereka telah membentuk sebuah keluarga, dan keluarga ini menjadi contoh dalam masyarakat tadi, dan ketika itu barulah boleh membaiki masyarakat. Kalau kita terus seorang pendakwah, dia baca buku terus dia berdakwah dalam masyarakat, percayalah dia tak akan mampu untuk mengubah masyarakat. Silap-silap dia akan cair dalam masyarakat itu. Dan sebab itu susunan dakwah yang disusun oleh Imam Hasan al-Banna ini individu, kemudian bentuk keluarga, kemudian bentuk masyarakat tadi. Dan ketika itu barulah usaha untuk memerdekakan tanah air sekiranya tanah air itu dijajah. Khusus kalau di Mesir ketika itu dijajah dan mereka berusaha. Sebab apa? Kalau terus nak menghalau penjajah, kalau kata negara itu dijajah, sedangkan individunya yang soleh dan soleh tidak ada, tidak tersusun, keluarga, masyarakat tak ada, tiba-tiba nak memerdekakan tanah air. Dan konteks kita pada hari ini supaya memerdekakan tanah air daripada kesan-kesan penjajah yang meresap ke dalam masyarakat, keluarga, pemerintah, sistem keuangan dan sebagainya. Maka nampaklah maratib amal itu ataupun peringkat-peringkat kita bekerja tadi, berdakwah tadi, daripada individu serentak dengan itu teruskan dan mula membentuk keluarga-keluarga yang baik, serentak dengan itu individu masih diteruskan lagi, mula memperbaiki masyarakat, dan individu yang lain mesti dibentuk keluarga, mesti kembang masyarakat, dan akhirnya baru fikirkan pasal memerdekakan tanah air. Kemudian islah dan hukumah, membaiki pemerintah. Mana-mana kerajaan yang ada dalam dunia ini perlu dibaiki, perlu dipulihkan mengikut apa yang Islam kendaki, dan cuba untuk baiki dan mewujudkan pemerintah-pemerintah yang bertakwa, yang baik. Dan kemudiannya
mereka bergabung, pemerintah di sana baik, pemerintah di situ baik, pemerintah baik, dan individu perlu diteruskan membentuk Baitul Muslim Prison, masyarakat prison, tanah air yang tergoncang, terjajah permerdekakan, dan islah pemerintah teruskan. Dan ketika itu kena bercantum pemerintah itu, kerajaan-kerajaan itu kena bercantum, bekerjasama, berpakat, dan akhirnya terbentuknya apa yang kita namakan Ustaziyatul Alam, iaitu bumi ini ditakbir oleh orang-orang yang menjadi ustaz kepada alam, memimpin alam ini. Dan sebab itu hari ini kebangkitan itu cukup menarik, dan kita bersyukur anda hidup dalam generasi kita tidak sempat dengan Imam Hassan Al-Banna, tapi kita sempat dengan orang-orang yang telah dididik oleh Al-Banna, dan suasana itu sedang berlaku di bumi Mesir, sedang ada kesedaran itu, dan mereka telah berbincang dengan Libya, mereka telah berbincang dengan Tunis, mereka telah akan berbincang dengan negara lain, dan mereka akan bercantum akhirnya menjadi ustaz, dan inilah akan mengembalikan khilafah di atas muka bumi ini. Baik, ini 7 peringkat dakwah yang mesti dilalui oleh Imam Hassan Al-Banna kata. Dan sekarang ini saya nak mengajak anda untuk melihat apa pula yang telah dilakukan oleh Nabi SAW yang dipetik oleh Hassan Al-Banna sehingga dikatakan ada 7 peringkat amal tadi. Sebab Hassan Al-Banna ambil 7 peringkat amal tadi, maratib amal tadi, rupa-rupanya dia petik daripada sirah Nabawiyah, dia petik daripada apa yang Nabi SAW buat selama 23 tahun. Baik. Kalau kita perhatikan, sebaik-baik saja yang kita katakan Nabi SAW ini tercari-cari sejak daripada mudanya lagi, sejak dia mula akhir balik, dia dah nampak bahawa apa yang saya selalu ulangkan dalam kuliah-kuliah kita yang lepas, bahawa dia nampak Kaabah, dia nampak ketenangan, tapi dia nampak ada satu cara hidup yang penuh dengan pemalsuan, palsu. Sebab apa? Kaabah dikelilingi dengan apa? Berhala-berhala, paling sikit 313 berhala, paling sikit. Okey? Sebab apa? Ketika itu dah mulai dipecahkan ketika Fathul Mekah dan sebagainya. Dan kemudian dia nampak ketenangan Kaabah, dan dia berjumpa dengan orang-orang yang pergi haji yang mengaku penganut agama Nabi Ibrahim, tinggalan mereka datang daripada kabilah yang mereka tengok. Orang-orang yang datang daripada seluruh semenanjung Arab tadi pun tak setuju apa yang sedang berlaku di Mekah, benci tengok apa yang berlaku, tapi mereka tidak dapat nak meluahkan kerana Mekah diperintah oleh sebuah kerajaan pemimpin Quraisy itu. Berlaku kelak, mereka tak dapat nak teruskan sebab mereka adalah tetamu. Dan mereka benci tengok pemimpin Quraisy menukar lampu Kaabah, membersihkan Kaabah, tapi waktu yang sama meletakkan berhala dan menyembah berhala dan membawa wanita-wanita tidak berpakaian tawaf keliling Kaabah. Mereka tak setuju, tapi mereka tidak ada peluang nak luahkan kerana Mekah ditakbir oleh sebuah pemerintah pemimpin Quraisy itu. Ya. Nabi SAW nampak bagaimana zina berleluasa, arak begitu. Ini benda-benda yang dibenci oleh Nabi SAW secara fitrahnya. Riba, penindasan dan sebagainya, Nabi benci dan benci. Nabi tercari-cari, dan bila Nabi tercari-cari akhirnya bertemulah dengan Jibril AS di gua Hira itu. Semangat tercari-cari ini selalu kita ulang, mesti kita apa? Sambung lagi. Kerana kita membaca surah Al-Fatihah, ihdinas siratal, tercari-cari, tunjukkanlah kami ke jalan yang lurus. Budaya ini mesti diteruskan. Nah, ketika sampai wahyu itu, Nabi mula berdakwah berkelompok dan Nabi kejar individu. Nabi tak terus pergi jumpa pemimpin Quraisy, kembalilah kepada agama Nabi Ibrahim, jangan buat berhala di salah. Nabi tak boleh buat macam itu, dan Nabi tak mampu buat macam itu. Dan Nabi kejar individu. Dan inilah yang Imam Hassan Al-Banna buat tadi dalam 7 maratib amal tadi, kejar individu. Dan Nabi mula orang yang terdekat, Khadijah. Nabi mencari Sayyidina Abu Bakar, orang yang rapat dengannya. Nabi cari Sayyidina Ali. Dakwah ini mesti bermula daripada individu. Iya, barangkali ada ceramah dan sebagainya, tetapi untuk proses melaksanakan dakwah dan membentuk manusia supaya dia betul-betul beriman dan jitu imannya, dia tidak cukup hanya dengan ceramah-ceramah. Ya, ceramah itu adalah cetusan-cetusan yang menyedarkan. Ceramah itu cetusan-cetusan yang boleh memberi ilmu. Tetapi untuk memastikan seorang itu iltizam, dia boleh bangun tahajud tiap malam, dia boleh berzikir dengan zikir, dia boleh baca Quran, dia boleh berpuasa, dia boleh menyediakan diri dia untuk menjadi pendakwah dan mengubah alam seluruhnya, dan memastikan manusia ini semua seluruh dunia tunduk menyembah Allah. Dia tidak boleh hanya berseorangan dan membaca buku. Ia mesti
mengulang balik apa yang Nabi SAW fokus kepada individu. Dan kita kena serahkan diri kita untuk ditarbiyah, dididik supaya kita dapat bersama-sama dalam kerangka amal dakwah. Dan hari ini umat Islam di luar sana menyambut hari kelahiran Nabi SAW. Dan kita tadi disebutkan di awal-awal tadi, bagi mereka yang datang lewat, malam ini ialah edisi khas, special edition kuliah tafsir. Kita melihat Ammar ni selalu cipta bahasa-bahasa bid'ah kan, cicipan apa? Maknanya dia melambangkan kepada apa, dakwah Nabi SAW itu 3 tahun yang pertama, dan maknanya 2 tahun setengah sebenarnya, tapi kita letak rangka 3 tahun pertama ini Nabi berdakwah cara rahsia, dia tidak boleh terbuka. Selepas dia mengatakan ayyuhan nas anqizu anfusakum minan nar, ya selepas inilah baru Nabi naik di atas Bukit Safa. Sebelum itu Nabi berdakwah cara rahsia, dan masing-masing bertanya, bagaimana perasaan iman kamu? Kamu percaya pada Allah? Percaya. Bagaimana kamu percaya pada Allah? Begini, dan apa kesan kamu beriman pada Allah? Rasa tak berdebar-debar macam mana? Tak rindu tak pada Allah? Benci tak kepada maksiat? Macam mana? Walaupun ibadah-ibadah khusus tidak ada lagi seperti itu. Yang ada cuma qiyamul lail, maknanya bangun di tengah malam semayang, tapi tidak ada semayang 5 waktu. Tetapi tentang akhlak, bila sebut pasal iman ini, kita beriman pada Allah, dia melahirkan akhlak. Nabi membaiki, dan ketika ini berlakunya proses wa yuzakihim, membersihkan mereka daripada karat-karat jahiliyah dan sebagainya. Okay? Kemudian antara selepas berlakunya 3 tahun, muka 2 tahun setengah masuk ke 3 tahun, maka mula berdakwah cara terbuka, dan ia berlaku boleh dikatakan hampir 6 tahun dakwah cara terbuka. Kalau kita lihat di bawah ini adalah 3 tahun yang pertama, kemudian bila dicampur dengan 6 tahun, maka telah menjadi tahun yang ke-9. Sebab yang bawah ini kita akan mengatakan ini tahun yang ke-9 daripada mula nubuwah, daripada mula Nabi dilahirkan, mula Nabi berdakwah. 3 tahun yang pertama, kemudian diikuti dengan 6 tahun yang berikut, berarti telah 9 tahun di sini. Dan selama 6 tahun, 3 tahun dakwah cara tertutup, Nabi mula berdakwah cara terbuka. Dan ketika inilah berlaku liku-liku yang kita katakan cukup menyayat hati, cukup menyedihkan. Kalau kita baca dalam buku sirah, Nabi pernah dicekik sampai muka dia hampir-hampir maknanya jadi pucat dan hampir birat, maknanya hampir ke biru-biruan. Ketika itu kalaulah Sayyidina Abu Bakar tak lalu di situ, maknanya Sayyidina Abu Bakar sendiri pun menceritakan, ditakdirkan Allah aku lalu dekat masjid dan aku diberitahu oleh seorang budak bahawa Muhammad sedang diperlakukan tak semua. Aku masuk ke masjid tergesa-gesa, aku nampak Rasulullah dicekik oleh orang-orang Quraisy, dan aku pun terus menepuk bahu orang yang mencekik itu, dan dia terlepas. Dan ketika itu Nabi tercungap-cungap. Aku tak boleh bayangkan, kita sini sayang pernah, aku tak boleh bayangkan, Abu Bakar kata, kalaulah ditakdirkan Allah aku tak lalu kat situ, apa yang akan berlaku pada kekasihku ini Nabi SAW. Diperlakukan begitu. Okay? Kisah-kisah yang lain bagaimana Sayyidina yang kita ceritakan, bagaimana diperlakukan ketika Nabi sedang sujud itu, dibelahkan dengan turut apa, binatang ternakan diterongkokkan ke atas Nabi ketika sujud, dan meleleh benda najis itu di atas tubuh jasad baginda, dan baginda tak boleh angkat daripada sujud itu. Kalau dia angkat, pukul itu akan terburai lagi teruk, dan Nabi terpaksa tunggu. Meleleh najis-najis itu di kepala dan badan baginda, Nabi terpaksa tunggu supaya tak terburai semua sekali. Dan sehinggalah ahli keluarga Nabi datang, angkat benda itu, dan maknanya taklah terburai semua, tapi najis itu telah meleleh. Dan Nabi dipimpin balik dan diketawakan oleh orang-orang Quraisy sepanjang jalan, dan Nabi dibersihkan. Bayangkan macam mana Nabi dibersihkan, bukannya ada sabun seperti hari ini nak menyucikan dan bersih, bukannya ada shower begitu tinggi. Cuba bayangkan bagaimana baginda dibersihkan daripada najis yang mengalir itu. Kita sendiri pun masa korban dari itu, masa kita pegang lembu tu, pegang pakai necktie tu kan, masa korban tu kan, kita pegang sikit, nak basuh pakai kecoh satu kan? Nampak orang cuci perut tu, kata menjerit geli kan. Bayangkan ia diperlakukan pada Nabi SAW. Betapa sedih ya, dan kita kena menimbulkan kesedihan ini.
Okey, dan suasana inilah, tapi jiwa Nabi tetap jiwa ingin menyelamatkan manusia daripada dibakar oleh api neraka. Okey, Nabi tidak terus kepada masyarakat. Kalau tadi kita kata Nabi terus berdakwah pada individu, tapi sekarang ini Nabi dah mula berdakwah secara terbuka. Nabi mula naik atas pentas, ayuhan nas ankizu anfusakum minan nar. Dan Nabi telah mula mengumpul orang di rumah Arqam Ibn Arqam cara terbuka. Nah, cara terbuka itu selalu diganggu. Tapi dakwah kepada masyarakat telah mula. Dakwah individu mesti dikekalkan, dan daripada masyarakat dia tarik seorang itu mesti dikekalkan, dia tidak boleh diabaikan. Kemudian berlakunya dakwah terbuka, tapi kali ini terbukanya kepada targeted group yang datang mengerjakan ibadah haji, iaitu tahun yang ke-9 nubuah. Tahun yang ke-10 Nabi naik ke langit, berlakunya peristiwa Isra dan Mi'raj. Dan berlakunya peristiwa Isra dan Mi'raj seperti mana yang kita gambarkan, Nabi naik ke langit dan bertemu dengan roh-roh para anbiya. Tahun yang ke-10 ketika berlakunya Isra dan Mi'raj ini, kita jangan lupa ada 3 perkara yang berlaku pada bulan tahun itu, tahun yang tahun kesedihan. Apakah masuk tahun kesedihan? Am al-Huzun, iaitu meninggalnya Khadijah, meninggalnya Abu Talib, dan kesedihan ketika Nabi cuba berdakwah di Taif, tapi apa berlaku? Nabi dibaling batu sehingga patah giginya dan dikatakan bertakung darah di kasutnya. Cuba bayangkan bagaimana jenis cedera sehingga darah boleh bertakung di kasut. Nabi duduk dan buka kasutnya mengalir darah. Maknanya banyak mana darah luka yang berlaku pada Nabi. Itu tahun kesedihan. Rupa-rupanya Allah SWT beri kesedihan itu untuk berlakunya peristiwa Isra dan Mi'raj. Nabi di Mi'rajkan, diisrakan sampai ke Masjidil Aqsa, dan Nabi bertemu di belakangnya roh-roh para Anbiya, dan Nabi berbual dan masing-masing menceritakan sejarah mereka berdakwah. Dan Nabi naik semangat bahawa dia tidak berseorangan. Nabi dinaikkan ke langit, bertemu dengan Allah. Selama ini melalui perantaran Jibril, kali ini bertemu dengan Allah dan ditugaskan, dan berlaku proses yang kita katakan negotiable itu, di mana Nabi naik, turun dan merayu pada Allah, dan rupa-rupanya Allah nak mengajar Nabi supaya pandai bercakap. Kita dah bicarakan satu ketika dulu, untuk Nabi pandai berhujah. Dan akhirnya walaupun depan Allah, Nabi diajar untuk nego dengan sopan, walaupun Nabi malu, tapi rupa-rupanya itu adalah merupakan satu skill yang diajar oleh Allah, satu training yang diajar oleh Allah, supaya Nabi nanti dia akan lagi kena berhujah, bukannya hanya dengan bapa-bapa saudaranya orang Quraisy di Mekah, tapi Allah tak sebut ke mana Nabi akan berlaku, tapi Allah cuma menceritakan kepada melatih benda itu kerana ada gunanya nanti. Sebab tu dalam tarbiyah yang kita lalui ada gunanya. Jangan anda sangka besok anda dah keluar, dah jadi kerja, dah bekerja, dah ada anak cucu ciak-miak keliling anda, anda dah jadi badan pun turut, dah jadi bonceng semua masa tu, okay? Dan anda akan teringat suasana, oh inilah yang kita belajar kat kuliah tafsir dulu kan, yang mula nak pergi tak pergi, akhirnya terpaksa pergi juga sebab takut kena tanya. Maka datanglah kat sini, rupa-rupanya 15 tahun akan datang, oh poin ini sangat penting, barulah anda rasakan untuk dipraktiskan, katakan usrah-usrah yang anda lalui, pesanan-pesanan pensyarah. Ketika tu Prof belajar dah pakai tongkat, gigi jalan. Okey, maknanya ketika tu anda akan rasa kemanisan perasaan tu. Dan begitu juga Nabi SAW ketika diberikan training oleh Allah untuk atas nasihat Nabi Musa, langit yang ke-6 untuk patah balik berlakunya proses nego itu, rupa-rupanya ia sangat penting kerana selepasnya akan berlaku perkara yang sangat besar. Okey, dan Nabi pun turunlah balik ke Mekah, dan rupa-rupanya pada tahun yang ke-10 itu Nabi telah mula berdakwah dengan penduduk yang datang untuk mengerjakan haji daripada Yathrib. Ya, dakwah di Mekah dijalankan, tapi ketika itu Nabi telah mula berkembang. Dan kita lihat dalam maratib amal Imam Hasan al-Banna tadi, yang kita katakan peringkat permulaan individu, kemudian kepada baitun, keluarga masing-masing jaga keluarga, bentuk keluarga, dan kemudian kepada masyarakat. Dan ketika itu telah mula memikirkan bahawa tidak boleh duduk di Mekah dan terkongkong dan dijajah oleh orang Mekah ini, dan perlu memerdekakan diri. Dan rupa-rupanya dakwah pada orang Yathrib ini mendapat istijabah, mendapat sambutan yang luar biasa.
Kerana mereka juga dijajah di Madinah, tetapi dijajah dalam bentuk orang-orang Yahudi yang menguasai Madinah. Dan ketika itu mereka sering bergaduh antara orang Aus dan orang Khazraj. Mereka sedang mencari alternatif. Apakah the third force? Apakah betul ke tu ya? Bahaya bulan berapa ni? Lambat lagi tahu. Okey, apakah kelompok yang ketiga yang akan menjadi menggantikan suasana hari ini? Sebab apa? Mereka bergaduh Khazraj dan orang Yahudi dengan dua kelompoknya melanggar-langgarkan suasana cukup benci dan mereka sedang mencari-cari. Dan ketika itu mereka pergi jumpa Haji dan Nabi SAW memperkenalkan mereka bukan hanya untuk menyelesaikan, tapi untuk memperkenal dengan Allah Subhanahu Wa Taala, dan mereka masuk iman dalam diri mereka dan mereka merasakan perlu dan mereka kembali dan berdakwah kepada kaum mereka. Dan secara senyap-senyap ketika ini dakwah terbuka ke Madinah ini 3 tahun ini. Ketika Nabi berada di Mekah, Nabi SAW menghantar Mus'ab bin Umair untuk berdakwah dan mereka mengkaji, meneliti ala basiratin yang kita sebut tempoh hari, dan akhirnya mereka melihat kepincangan dan bawa kepada Nabi dan apakah alternatifnya dan akhirnya mereka datang lagi, dan ketika itu dia membawa 80 orang rombongan, 78, 73, 70 dan riwayat mengatakan 75 campur lelaki dan akhirnya 79, ada yang mengatakan 80, tak apa, anda boleh tengok dalam Rahiqul Makhdum membicarakannya. Dan mereka akhirnya memberi bayar dan kata janji untuk baiki akhlak dulu supaya tidak berzina, supaya tidak apa. Dan akhirnya berlakunya perjanjian Aqabah yang kedua yang membawa kepada hijrah. Dan ini yang kita sama-sama memperingati Nabi SAW di luar sana. Ini yang Nabi buat. Dan Imam Hasan al-Banna mengeluarkan balik benda itu dan meletakkannya dalam maratibul amal. Jangan kita terus fikir nak Ustaz Ziyadul Alam nak terus mengatakan Nabi, tapi proses itu kena berlaku. Dan Nabi SAW melaksanakannya dengan penuh rasa bertanggungjawab, sabar terhadap dugaan-dugaan yang dirasakan itu. Dan ketika itu berhijrahlah Nabi SAW ke Madinah. Dan sekali lagi bila Nabi SAW berhijrah ke Madinah, orang-orang Quraisy dendamnya masih lagi. Bayangkan kisah Nabi SAW berhijrah, dan bila sampai saja di Madinah, Nabi SAW tidak menentukan nak duduk kat rumah mana. Ada yang mengatakan walaupun di rumah Abu Ayyub Al-Ansari, tapi ketika Nabi tidak isytiharkan sebab orang-orang Quraisy ada yang mengendap malam-malam mengejar Nabi sampai ke Madinah. Dan penduduk-penduduk Madinah terpaksa, penduduk Mekah tidak dilatih untuk menggunakan senjata berdepan untuk mempertahankan Nabi. Sebab di Mekah Nabi kena ganggu semua, tak ada siapa yang akan senjata, tidak ada perintah itu. Tapi orang-orang di Madinah mereka dah sentiasa berperang. Dan bila nak buat itu mereka terpaksa berkawal, dan akhirnya mereka ternanti-nanti tak ada ke ayat yang nak turun supaya kami boleh perang saja kan. Dan inilah bidayah permulaan kepada surah As-Saff yang kita bicarakan, sebab mereka dah diganggu. Dan ketika itu bayangkan Nabi SAW cuba dipertahankan oleh seorang kelompok yang selama ini tidak ada di Mekah. Suasana dah berubah dan berlakunya peperangan Badar. Nabi cuba mengelak, tapi berlaku perang Badar. Nabi cuba mengelak, berlakunya peperangan Uhud. Nabi cuba mengelak, berlakunya peperangan Handaq. Sebab apa? Nabi tahu, dan Islam ini memang menekankan bahawa peperangan ini sesuatu yang merugikan. Kita semua kena mengelak untuk berlaku pertembungan, berlaku peperangan. Dan kebanyakan dalam Islam ialah nego, bagaimana nak menyelesaikan. Tetapi kalau tidak ada pilihan, maka kita barulah kena berperang. Tapi sebelum berlaku elakkan Nabi buat perjanjian dengan orang-orang Quraisy. Nabi buat perjanjian, dan akhirnya Nabi telah menggunakan satu kebijaksanaan yang cukup luar biasa. Pada tahun yang ke-6, sekarang ini kita sebut nubuah, kita sebut apa? Tahun yang ke-6 hijrah. Tadi di Mekah, di sini kita kata tahun yang ke-12 nubuah. Tahun yang ke-9 nubuah, tahun yang ke-3 nubuah. Tapi selepas hijrah kita mula menukarkan tahun yang ke-6 hijrah. Nah, dalam tahun ke-6 hijrah ini Nabi telah menukar satu siasat yang cukup luar biasa, yang sahabat-sahabat tak dapat nak memahami pada peringkat permulaannya. Kita kata membentuk masyarakat, dan sekarang ini telah mula membentuk, membaiki. Sebab bila hijrah saja Nabi telah menguasai pemerintahan di Madinah, hasil daripada perancangan dakwah yang begitu rupa. Dalam masa, kalau di Mekah 13 tahun, di Mekah tak sampai 3 tahun
Sebab dakwah cara di Madinah yang ulang alik dipimpin oleh Masih dan sahabat-sahabat yang lain, 3 tahun saja boleh mengubah wajah Madinah sehingga Nabi boleh menjadi pemerintah, ketua di situ. Sebab di situ ada situasi, dan ini dipanggil dalam buku-buku Imam Hasan sebagai tarbiyah bil ahdath, maknanya tarbiyah mengikut insiden-insiden yang berlaku. Berlakunya insiden, berlaku perubahan. Nah, kita ceritakan pada hari ini pada anda semua supaya bayangkan dan supaya anda bersemangat untuk baca buku sirah. Bayangkan ketika perang-perang macam tu, Nabi tiba-tiba mengajak sahabat-sahabatnya pergi buat umrah. Bila pergi buat umrah, orang-orang Mekah ni, masyarakat Semenanjung semua akan melihat satu benda yang unik. Muhammad SAW dihalau sehingga terpaksa berhijrah. Kemudian berperang dengan bangsanya sendiri beberapa kali. Tiba-tiba Muhammad dan pengikut-pengikutnya nak balik ke Mekah tanpa bawa senjata, dengan mengaku bahawa Kaabah ini adalah milik Allah dan dia adalah merupakan pengikut-pengikut Nabi Ibrahim dan sebagainya, boleh masuk dengan aman sebab ada perjanjian-perjanjian macam tu. So Nabi kata dia nak masuk sama, sedangkan Quraisy kata kita dah perang selama ni, takkan kau nak masuk. Nabi kata Kaabah ini milik penduduk Semenanjung Tanah Arab, dan kalau kamu boleh layan orang-orang pengikut Nabi Ibrahim, kenapa tak boleh layan kami sebagaimana kamu layanlah kami sebagaimana kamu layan mereka. Ia memberikan satu konflik yang sangat besar pada pemimpin Quraisy. Kalau mereka bunuh ketika pengikut-pengikut Muhammad masuk, satu aib yang sangat besar. Dia bunuh orang pakai ihram, oh tak boleh. Seluruh penduduk dunia akan beri tekanan pada orang Mekah. Ada orang tak bersenjata dia pergi bunuh, dahulu pakai ihram, nak buat umrah pula tu, dia nak bunuh. Wah, orang Quraisy tak berani nak melakukan benda itu. Okay? Tapi kalau tak benarkan pula, pelik. Kalau benarkan pun pelik juga. Sebab apa? Hei, selama ni kau perang, kau bunuh, akan kelompok lain. Ini peranan media. Hai, selama ni kau perang, kau tiba-tiba kau benarkan masuk. Pelik betul lah. Geram betul orang Mekah kan. Bunuh tak boleh, tak bunuh pun boleh. Susah dia kata. Macamlah kami buat pada cerita kapal Mavi Marmara. Saya tak pernah cerita Palestin ni kat sini kan. Nanti kita aturkan ya. Ceramah kat luar ni kat sini tak pernah cerita macam mana Mavi Marmara itu kami rancang mengikut kaedah perjanjian Hudaibiyah. Israel kepeningan dan kebingungan. Kalau dia bom kami, dunia akan marah dia. Kalau dia benarkan masuk, dunia akan ketawakan dia. Akhirnya dia buat apa yang dia buat macam tu. So sekarang ni kita tengok memberi tekanan, dan Nabi target dia besar. Sahabat-sahabat tak apa sebab dia dah masuk buat siasat. Dia dah panggil mihwar siasi dalam penekanan siasat, dan hantar Sayyidina Osman masuk dan sebagainya perjanjian mereka tu, dan akhirnya berlakulah perjanjian Hudaibiyah. Yang inilah yang kita tengok Barat belajar win-win situation. Perjanjian itu dimulakan dengan Bismillahirrahmanirrahim, atas kertas. Tiba-tiba sahabat tadi pemimpin Quraisy kata kami tidak pernah mengaku bahawa Allah sifat Ar-Rahman Ar-Rahim. Kita tukar benda itu. Kemudian disebutkan bahawa dalam perjanjian itu perkataan yang kami gunakan selama ini Allah, kami tidak pernah guna Ar-Rahman Ar-Rahim. Sebab Ar-Rahman Ar-Rahim diperkenalkan oleh Al-Quran, oleh wahyu, oleh Muhammad SAW begitu. Potong. Kemudian perjanjian antara Muhammad Rasulullah dengan pemimpin Quraisy, mereka kata siapa mengaku engkau sebagai Rasulullah? Potong. Sahabat-sahabat bila dengar potong, geram. Mana boleh, kita ni bukankah engkau sebenarnya Rasulullah? Tiba-tiba engkau salah macam mana aku? Nampak ini orang tak faham politik. Rasulullah sedang bermain politik. Kalau pemimpin Quraisy potong nama Rasulullah, adakah jawatan Rasulullah terwujud? Dan memang dia Rasulullah. Cuma berurusan dengan orang yang tak mengaku tak apalah kan. Tapi dengan kita janganlah pula kata macam tu. Nampak tak? Ini politik, orang payah nak faham. Ilmu rugi kalau anda tak masuk politik ya. Buang, maknanya buang. Lepas tu antara isi kandungannya tak kena balik. Bayangkan kena balik dah pakai ihram. Bila buka ihram kena dam. Saya nak marah, mana boleh. Itu dah datang sini dah sampai dah niat dia dah tahun balik. Pemimpin Quraisy kata tahun depan baru boleh. Tahun depan. Ini politik. Nanti kata apa? Tak ikut itu. Okey. Antara perjanjian juga, sesiapa yang orang Mekah kalau lari ke Madinah, pulangkan balik ke Mekah.
Dan orang-orang Madinah kalau nak patah balik ke Mekah tak payah pulang kan. Oh. Dan ada seorang sahabat Abu Jandal dan grupnya, sebelum saya tunggu. Kami nak balik, nak keluar, nak pergi ke Madinah. Pemimpin Quraisy kata apa? Walaupun belum sign, engkau balik. Kalau tak, batalkan perjanjian ini. Dia kata belum sign. Kalau tak, batalkan perjanjian ini. Maka sahabat-sahabat mendengar jeritan orang-orang yang dihirik oleh pemimpin Quraisy dan mereka minta, tolonglah kami, sahabat semua geram. Tapi Nabi kata ini ada rahsia yang di sebalik perjanjian itu. Dan akhirnya kelompok itu ada yang lari dan ada kelompok itu yang ditangkap dan bawa masuk ke Mekah dan mereka dipukul depan sahabat-sahabat yang lain. Kelompok yang lari, Nabi buat perjanjian senyap-senyap. Kemudian engkau mengaku Islam, mengaku engkau mengaku ada perjanjian ini, sepatutnya Nabi kata engkau kena masuk perjanjian ini. Tapi aku nak buat macam engkau lari. Dia pun heran, Nabi tak kata lari lah. Tapi dia kata aku tak terikat, kamu tidak akan berjanji sebab engkau lari daripada kami. So Nabi nak suruh lari kan? So dia lari, dia duduk di tengah, dia kacau. Orang Mekah kata kenapa ni? Nabi kata kau nak buat macam dia lari daripada kami, bukan lari daripada kamu kan? Pandai-pandai dalam layan dia. Nampak tak Nabi mengatur perjanjian yang cukup cantik. Dan akhirnya kita lihat, saksikan sahabat-sahabat semua tak nak sembelih. Dan Nabi kata lakukanlah dam, sembelihlah kambing itu. Masing-masing tak nak bergerak. Dan akhirnya Ummu Salamah mengajar Nabi, mulakanlah dulu. Lalu bila Nabi menghirit kambingnya dan sembelih seorang-seorang, sahabat dah mula sejuk hati dan mulalah sembelih ikut Nabi. Dan akhirnya mereka bertahlul. Ini adalah merupakan win-win situation sebab Nabi nak membeli satu harga yang sangat besar. Dia apa? Gencat senjata dulu. So dalam gencat senjata itulah Nabi dapat berdakwah dengan kafilah-kafilah Arab yang lain. Yang kita katakan tadi dalam ketika Imam Hasan Banna sebut Maratibul Amal tadi, mula peringkat internasional, mula kembang di luar negara kian baik islah kerajaan-kerajaan yang ada itu, Nabi membuat hubungan dengan dan akhirnya orang-orang Mekah makin lemah dan akhirnya berlakunya pembukaan Mekah, Fathul Mekah pada tahun yang ke-8 dan akhirnya ramai Hudnah, maknanya orang masuk tu, dan akhirnya kemuncaknya berlakunya Fathul Mekah dan akhirnya Nabi kembali ke Mekah. Dan ini yang kita katakan bahawa, dan kalau kita lihat Fathul Mekah itu tidak menumpahkan sebarang darah. Dan Nabi berpesan, siapa nak selamat masuklah ke rumah Abu Sufyan. Dan kalau kita lihat dalam tafsir surah Taubah, selepas Fathul Mekah, Nabi tak duduk kat Mekah sebab Nabi tidak buat tindakan drastik merobohkan berhala-berhala yang ada di Mekah itu. Ketika Mekah di bawah pentadbiran Islam dan Nabi SAW balik ke Madinah, Mekah dalam pentadbiran Islam, pemimpin-pemimpin Quraisy masih membawa wanita yang tak berpakaian di mengelilingi Kaabah. Dan ada sahabat-sahabat Nabi tidak setuju. Kita dah menang, kita dah Fathul Mekah, kita dah masuk menguasai Mekah, tapi kenapa dibenarkan lagi mereka membawa benda-benda berhala itu masih dibenarkan lagi? Ini nak menunjukkan bahawa Islam ini satu benda yang cukup dahsyat. Kerana apa? Benci kepada maksiat. Dan sebab tu kalau ada mana-mana pemerintah yang menang di Mesir dan sebagainya, tidak boleh terus melaksanakan hukum syariat dan hukum hudud di Mesir itu sendiri. Dan sebab itu pemerintah Mesir mengatakan bahawa kami hanya nak menegakkan hak-hak rakyat Mesir. Dia tak katakan kita dah menang pilihan raya, mari kita jadi presiden dan kita laksanakan segala syariat Allah di bumi Mesir. Tidak. Sebab proses dakwah itu begitu. Dan ketika Mekah telah ditakbir oleh orang-orang daripada Madinah, tetapi berlaku proses beberapa bulan, tidak dilakukan cara drastik, sehinggalah perjanjian-perjanjian itu mula di sebab ada perjanjian dengan Abu Sufyan dan sebagainya. Dan akhirnya turunnya ayat surah Taubah. Dan ketika itu turunnya Nabi SAW, sebab itu Nabi tak pergi ke Mekah haji pada tahun itu. Nabi tak pergi sebab apa? Kalau Nabi pergi nampak syubhat, pemimpin Quraisy masih menguasai Mekah dan sebagainya.
Nabi hantar, rombongan itu dipimpin oleh Sayyidina Abu Bakar. Dan ketika berlakunya ucapan khutbah di padang Arafah, Nabi minta Sayyidina Ali mewakili peribadi. Sayyidina Abu Bakar ketua rombongan haji. Ketika di Arafah, Sayyidina Ali mewakili peribadi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau saya tanya pada anda, mana lebih tinggi? Sayyidina Ali ke Sayyidina Abu Bakar ketika itu? Sayyidina Abu Bakar ketua rombongan haji. Nabi tak pergi haji. Dia adalah mewakili Rasulullah, memimpin jemaah haji. Dia adalah ketua rombongan haji. Tapi ketika nak membacakan khutbah, Sayyidina Ali adalah wakil peribadi. Sayyidina Ali yang bacakan khutbah itu. Kalau saya tanya pada anda secara umum, mana lebih tinggi? Wakil peribadi yang membacakan teks itu ataupun Sayyidina Abu Bakar ketua rombongan? Oh, ada yang kata Sayyidina Ali, ada Sayyidina Abu Bakar. Sebab itulah berlaku perbezaan antara Syiah dan Sunnah dalam memahami teks. Jangan tanya saya balik. Okey, dan sebab itulah saya nak katakan bahawa akhirnya apabila turun ayat surah Taubah, ketika itu barulah berhala-berhala itu dibersihkan sebersih-bersihnya di Kaabah. Dan siapa yang masih mensyirikkan Allah, tinggalkan Mekah, keluar daripada bumi Mekah. Bara'atun, seolah-olah pengisytiharan, pemisahan itu selepas perjanjian-perjanjian itu dilanggar oleh orang-orang Quraisy sendiri. Dan Islam ini tidak membawa satu benda yang drastik, bila menang dia terus tidak begitu. Dan inilah keindahan, dan inilah berlaku 23 tahun dakwah Nabi SAW yang kita sama-sama ingat. Di luar sana masyarakat menyambut hari kelahiran Nabi SAW, tapi kita tak nak hanya masyarakat menyambutnya, hanya ingat Nabi ini buat macam ni, tapi mereka tidak diingatkan dengan sirah Nabi yang begitu panjang, sehingga Islam inilah yang dikatakan sebuah negara. Islam inilah undang-undang, Islam inilah peraturan, Islam inilah kejernihan hati, sufi dan akhlak dan sebagainya. Islam inilah yang menekankan tentang ekonomi. Islam inilah dan segala-galanya ditunjukkan oleh Nabi SAW. Sirah ini menggambarkan bahawa Islam ini satu agama yang lengkap, yang tidak terbatas kepada sudut-sudut kecil yang diamalkan di luar sana. Banyak yang boleh kita bongkarkan, dan pada malam ini kita hanya, ya saya katakan tadi, kita melihat satu perbandingan apa yang dilakukan oleh Nabi SAW selama 23 tahun itu, dan dengan fasa-fasanya. Dan Imam Hasan Al-Banna tadi telah mengambil fasa-fasa itu dan menyusunnya sehingga akhirnya menjadi Ustaziyatul Alam. Dakwah yang dibawa oleh Nabi SAW itu berkembang sampai Spanyol, sampai ke Eropah dan sebagainya. Dan sahabat-sahabat Nabi ada yang dikemumikan di Canton, sampai ke Asia Tenggara dan sebagainya, hingga menguasai seluruh bumi. Dan Ustaziyatul Alam ini benar-benar terjadi. Jadi dengan kita melihat peristiwa Nabi tadi, dan saya cuba mencantumkan kisah-kisah yang berlaku dan juga hadis-hadis yang kita telah mula menghafalnya, ayat-ayat kita lihat, supaya perbincangan kita dalam masa-masa yang akan datang akan lebih mantap lagi apabila kita mencantumkan apa yang kita bicarakan dengan ringkasan sinopsis sirah Nabi. Kerana orang di luar sana menceritakan tentang menyambut hari kelahiran Nabi, kita sama-sama menyambut hari memperingati Nabi SAW. Wallahu alam. Buka kalau ada sebarang tambahan dan soalan. Buka pada soalan. Ada. Buka soalan satu, dua. Jazakallah khairan jazak kepada Ustaz. Di sini ada beberapa pengumuman. Boleh buka lampu boleh tak? Itu pengumuman dia. Yang pertama berhubungan program yang diaturkan oleh Al-Kauthar Institute. Tajuk yang disampaikan adalah The Mark of a Jurist, disampaikan oleh Syekh Taufik Chowdhury. Yang ni dah weekend course 7 minggu. Boleh didaftarkan secara online. Yang plan-plan ni akan letak dekat kaunter pertanyaan di bawah. Jadi bayaran dia agak tinggi lah juga dalam, tapi bertepatan lah, agak berpatutan dengan berkata puas hati lah anda pernah pergi program ni dan agak puas hati. Yang keduanya ada program Fit Medic pada 25 Februari 2012. Tajuknya adalah
taharah dan fiqh solat pesakit. Tempatnya di Fakulti Perubatan UPM dan praktikalnya di Hospital Sedang Sepasu. Bayarannya murah sikit, ni harga 10 je. So sampai tak itu pergi rugi lah kan. Yang ketiganya macam biasa, lepas ni solat Isyak. Lepas solat Isyak kita ada kudapan, Cicipan. yang terakhir minggu depan insyaAllah bermula pada 25 hari bulan sampai 9 Mac. Rombongan ustaz dan ada beberapa pensyarah daripada kita akan pergi jauh lah, tour ke, dia sambil menaikkan umrah dan terus ke Jordan ya. Sama-sama kita doakan agar mereka selamat pergi dan selamat sampai insyaAllah, dan moga mereka mendapat manfaat daripada jaulah tu. Dan terakhir lagi, seperti yang dimaklumkan sebelum ni, slides tafsir Al-Quran pada malam ni boleh didapati di Gmail group kita, Google Group Quranik Tafsir CSMS@gmail.com. Tafsirnya dieja dengan 2i dan passwordnya Quranik Tafsir, sama juga 2i. Jadi siapa-siapa yang berminat mendapatkan slide tu boleh dapatkan di Gmail, alamat Gmail tersebut. Jadi sekian saja malam ni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti yang dimaklumkan oleh saudara Ammar, minggu depan pada 21 hari bulan Februari, kami seramai lebih kurang 30 orang doktor suami isteri akan berangkat untuk menunaikan berjauhlah di Jordan dan kemudian menunaikan umrah dan ziarah di Mekah dan Madinah. It involves a lot of your lecturers, saya suami isteri, Ustaz Hasanuddin suami isteri, Prof. Madia Saidi suami isteri, Prof. Madia Asmadi suami isteri, Prof. Madia Muhammad Ikram suami isteri, Prof. Madia Rodi suami isteri, Prof. Madia Suwaibah isteri suami dan Prof. Madia Dr. Khairul Azman suami isteri, Prof. Madia Rodi suami isteri dan anak juga, insyaAllah. So kami mengharapkan semua mendoakan perjalanan yang selamat dan mencapai keredaan Allah SWT dalam selamatnya. Dan insyaAllah saya berharap juga adik-adik rombongan akan mendoakan semua yang tinggal insyaAllah untuk mendapat kejayaan yang cemerlang. Wallahualam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cuma ingatkan, walaupun Ustaz Sadar mungkin tak ada, tapi pihak mengajar akan cuba cari replacement lah untuk Fadil Ustaz, insyaAllah. Selama 3 minggu Ustaz akan tak ada. 3 minggu, boleh kita cari replacement yang terbaik, insyaAllah. Untuk itu sama-sama kita tangguh dengan bacaan Kafaratul Majlis dan Suratul Asr. Rising heart of mine, if you just look right, you see the signs. We can't keep hiding from the truth and let it take us by surprise. Protect us in the best way, guide us every single day. Keep us close to you until the end of time. You created everything, we belong to you. Ya Rabb, we raise our hands, forever we thank you.